Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara seperti biasa. Setiap hari Selasa, slot Bicara MCMC di mana kita membincangkan segala perkara perkembangan yang berkaitan dengan sektor komunikasi digital di negara kita. Dan MCMC secara aktif telah banyak menyumbang kepada pendigitalan industri di Malaysia melalui pelbagai inisiatif dan memainkan peranan yang penting dalam membangunkan infrastruktur digital yang kukuh, menghasilkan rangka kerja yang memudahkan inovasi digital, dan MCMC juga memacu adaptasi digital merentas pelbagai sektor termasuklah sektor konvensional seperti pertanian, dan inilah yang kita nak angkat malam ini. Menerusi tajuk kita, adaptasi digital memacu produktiviti dan kelestarian pertanian. Sejauh mana kita boleh pergi, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya dan apa manfaat yang mungkin kita akan terima sebelum menerusi usaha-usaha ini. Bersama-sama saya sekarang ialah teknologis Muhammad Lofty Abdul Karim, pengarah kanan 2 sektor pembangunan industri, vertikal teknologi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Terima kasih Encik Lofty kerana bersama kami. Terima kasih kembali di atas perkenalan ringkas tersebut dan peluang diberikan untuk saya pada sesi Ruang Bicara hari ini. Berdasarkan visi panduan MCMC, memang MCMC mempunyai peranan mewujudkan industri komunikasi dan multimedia yang berdaya saing, cekap dan berupaya mengawal selia kendiri yang menjana pertumbuhan bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial negara. Dengan kata lain, MCMC bertanggungjawab untuk mengawal selia industri komunikasi dan multimedia. Di samping itu juga kita berperanan ataupun mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan industri-industri yang berkaitan. Bila era digitalisasi tiba dalam kehidupan kita, kita bukan sahaja berdepan dengan satu perkara yang totally baru, kita juga cuba untuk mengalihkan, beradaptasi kepada sektor-sektor, kepada cara hidup, kepada sistem dan struktur kita yang lama ni, supaya ia juga boleh mula menjadi sebahagian daripada proses digitalisasi itu. Jadi kalau kita boleh cakap tentang inisiatif spesifik yang MCMC sedang jalankan sekarang ini untuk membangunkan industri dan mempromosi pendigitalan di Malaysia ni, Cik Lofty. Peranan MCMC dari segi untuk membangunkan industri, saya boleh terangkan di sini sekurang-kurangnya ada 5 inisiatif yang berkaitan. Pertamanya dari segi perluasan akses kepada internet berkelajuan tinggi. Sejak tahun 2020 lagi, MCMC telah melaksanakan usaha untuk meluaskan akses ke seluruh negara termasuk ke kawasan luar bandar dan kawasan terpencil. Program ataupun inisiatif ini dipanggil Pelan Jalinan Digital Negara ataupun ringkasnya JENDELA. Ia merupakan salah satu usaha MCMC yang utama dengan aspirasi nasional untuk mencapai 3 objektif. Pertamanya, akses gigabyte bagi jalur lebar tetap. Keduanya, untuk jalur lebar mudah alih, dia punya kelajuan melebihi 100 megabit per second. Dan akhirnya matlamat kita adalah untuk mendapat 100% liputan 4G. So aspirasi nasional ini akan dicapai melalui pendekatan berfasa dengan mengutamakan penggunaan sumber dan infrastruktur sedia ada ke tahap paling optimum dengan perluasan kesalin hubungan ataupun konektiviti dan komunikasi. MCMC mampu untuk memaju dengan lebih luas lagi pendigitalan industri yang berkaitan. Bila kita cakap pasal usaha ini, antara yang utama yang kita perasan juga ialah masyarakat cashless ataupun digital economy ini, perkembangannya. Mungkin ini juga antara perkara yang menjadi sasaran. Yang keduanya, inisiatif yang berkaitan di mana inisiatif ini memang di bawah sektor pembangunan industri, iaitu program cashless bagi menyokong pertumbuhan ekonomi digital. MCMC menyokong pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan bantuan kepada perniagaan menjalankan perniagaan secara digital, di mana kita mengadakan kerjasama dengan Payment Networks Malaysia Sdn ataupun PayNet. MCMC melancarkan projek perintis cashless at Paddy di 28 pusat ekonomi digital ataupun nama pendeknya PADI yang terpilih di seluruh negara pada awal tahun ini. Dan projek perintis ini bertujuan untuk menggalakkan pembayaran tanpa tunai di kalangan masyarakat luar bandar melalui pameran dan aktiviti promosi yang dijalankan di PADI. Ini sejajar dengan usaha
untuk menambah baik tahap celik pembayaran digital di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Yang ketiganya, inisiatif yang berkaitan adalah program bagi mewujudkan peluang pekerjaan, job opportunity. Di mana kami sedang dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor digital dengan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan. Salah satu contoh tersebut ialah program bakat digital dan ketersediaan pekerjaan yang mana ia memperkasakan komuniti tempatan merentasi kawasan bandar, pinggir bandar, luar bandar dan terpencil dengan memberikan mereka peluang peningkatan kemahiran digital sebagai langkah kepada akses yang lebih baik kepada pekerjaan berpendapatan tinggi. So melalui kerjasama MCMC dengan Google Malaysia yang dimeterai pada tahun ini Jun 2023, ia telah memanfaatkan seramai 1,126 peserta menerusi lebih 400 pedi di seluruh Malaysia. Seterusnya, ia membuktikan daya tarikannya yang kuat. Sementara itu, lebih 900 peserta telah mendaftar untuk meningkatkan kemahiran dalam aplikasi Microsoft setakat September 2023 yang disediakan oleh Biji-Biji Initiative. Biji-Biji Initiative adalah satu enterprise sosial di negara kita. Seterusnya, inisiatif yang keempat, program penjagaan digital kesihatan ataupun digital healthcare. Program ini bertujuan untuk mempercepatkan penerima gunaan perkhidmatan penjagaan kesihatan digital bagi meluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan membolehkan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti terus kepada komuniti, di mana MCMC memainkan peranan sebagai pemboleh daya dan fasilitator dalam pembangunan industri penjagaan kesihatan digital dengan memanfaatkan aset sedia ada di bawah kuasa MCMC seperti digital signature ataupun tanda tangan digital, pusat ekonomi digital iaitu PEDI dan juga kesaling hubungan digital termasuk penyediaan 5G. Dan akhirnya inisiatif yang kelima adalah program pertanian pintar ataupun dikenali sebagai Smart Agriculture Program atau singkatannya SAP. Program ini dilaksanakan untuk mendorong adaptasi digital dalam industri terpilih dalam sektor pertanian, di mana SAP menyasarkan untuk membantu dalam isu-isu yang menghalang penerima gunaan teknologi yang memadankan pelbagai teknologi pertanian baharu untuk meningkatkan daya pengeluaran dan hasil. Dan SAP akan memberi tumpuan pada 3 fokus area, iaitu pertamanya kelapa sawit, keduanya aquaculture dan ketiganya penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Program ini mempunyai matlamat untuk mewujudkan kesedaran iaitu awareness, juga mempamerkan dan memberi pendedahan kepada usahawan tani. Dengan ini diharapkan supaya mereka boleh menyaksikan penyelesaian yang sebenar melalui inisiatif seperti AgriNext. AgriNext adalah program cabaran teknologi yang bertujuan membantu ataupun mendorong penggunaan digital dalam industri pertanian yang dianjurkan bersama oleh MCMC dan juga rakan strategik kami seperti MPOB, Bioeconomy Corporation dan juga KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Baik, okey, itu sangat menarik. Kita nak menyentuh juga tentang AgriNext ini nanti. Tapi sebelum itu, kerana Cik Lofi dah menyebutkan tentang antara fokus yang diberikan kelapa sawit, aquaculture, penanaman sayuran dan juga buah-buahan. Dan kalau kita bercakap tentang kelapa sawit, ini merupakan industri yang sangat penting dalam pencernaan ekonomi kita. Komoditi yang kita ada nilai sentimental yang tinggi terhadap komoditi ini dan berapa ramai sebenarnya dalam kalangan kita yang bergantung mencari makan daripada industri yang berkaitan dengan kelapa sawit. Jadi kalau kita boleh fahami sedikit cabaran-cabaran khusus yang didepani oleh industri kelapa sawit ini yang mungkin tak samalah dengan sektor-sektor lain, adakah dapat diselesaikan menerusi usaha pendigitalan? Apa pandangan Cik Lofty? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, ya betul. Industri kelapa sawit memang menyumbang sebanyak lebih kurang 2.4% kepada KDNK negara bersamaan dengan 43 bilion ringgit. Itu jumlah yang besar. Dari segi
apakah faedah pendigitalan industri kelapa sawit ni, saya boleh rangkumkan kepada tiga dari segi ia membantu peningkatan kecekapan dan produktiviti dengan penggunaan teknologi moden. Keduanya, dia mengurangkan kos di mana penyelesaian digital boleh membantu pengusaha ladang kelapa sawit mengurangkan kos. Sebagai contohnya, pengurangan kos boleh diperolehi dengan menggunakan jumlah baja yang optimum yang hanya diperlukan untuk pokok pertanian yang berkenaan, juga perancangan, penyelenggaraan dan penuaian buah serta mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan kaedah teknologi digital ini. Okay. Dan ketiganya, dengan penggunaan teknologi digital, usaha kelestarian yang lebih baik, di mana penyelesaian digital boleh membantu pengusaha ladang kelapa sawit untuk meningkatkan amalan kelestarian mereka. Pertamanya dari segi meningkatkan prestasi alam sekitar, yang mana penyelesaian digital boleh membantu pengusaha ladang kelapa sawit mengurangkan kesan ke atas alam sekitar. Seterusnya, ia meningkatkan prestasi sosial, iaitu penyelesaian digital boleh membantu pengusaha ladang kelapa sawit meningkatkan prestasi sosial mereka dengan menyediakan pekerja dengan peluang latihan dan pembangunan serta menggalakkan amalan pengurusan buruh yang adil dan saksama. Sebagai contoh, platform pembelajaran digital boleh melatih pekerja tentang amalan pertanian mampan, jadi dari segi kesedaran terhadap kesihatan dan keselamatan pekerja, dan akhirnya ia meningkatkan amalan tadbir urus yang cekap, di mana penyelesaian digital boleh membantu pengusaha ladang kelapa sawit meningkatkan amalan tadbir urus mereka dengan mengamalkan ketelusan, transparansi dan juga accountability. Contoh yang boleh saya beri di sini adalah sistem kebolehkesanan digital ataupun digital tracing boleh digunakan untuk menjejaki pergerakan kitaran hasil kelapa sawit dari ladang hinggalah kepada pengguna. Dan untuk memahami isu-isu mereka untuk memberikan solusi atau penyelesaian yang baik kepada industri ini menerusi inisiatif pendigitalan, saya pasti MCMC dah ada kajian juga, research juga. Dan kalau boleh kita tahu apa cabaran utama industri ataupun sektor kelapa sawit ini yang dihadapi oleh pemainnya. Menerusi engagement kita dengan pihak industri, kita boleh klasifikasikan ada tiga cabaran utama di industri kelapa sawit. Pertamanya dari segi kekurangan tenaga buruh ataupun pekerja buruh, di mana industri kelapa sawit menghadapi kekurangan pekerja buruh dan terlalu bergantung kepada pekerja asing. Keduanya dari segi perubahan iklim yang tidak menentu, di mana perubahan iklim memberi kesan kepada industri kelapa sawit membawa kepada keadaan cuaca yang lebih ekstrim, serangga perosak dan penyakit yang di luar kawalan. Dan ketiganya, persaingan yang semakin meningkat daripada hasil pertanian yang lain, di mana industri kelapa sawit menghadapi persaingan yang semakin meningkat daripada minyak sayuran lain seperti kacang soya dan juga biji sesawi. Ini membawa kepada keperluan untuk mendigitalkan seluruh industri kelapa sawit, kerana pendigitalan boleh membawa kepada penyelesaian bagi banyak masalah yang dihadapi oleh industri ini. Walau bagaimanapun, masalah yang masih tiada kesudahannya ialah dari segi kesaling hubungan ataupun konektiviti untuk mendigitalkan keseluruh rantaian nilai industri kelapa sawit. MCMC telah menyelesaikan kebanyakan masalah ini melalui inisiatif jendela yang secara meluas. Bagaimanapun, masalah yang sebenar adalah dari segi konektiviti di bawah pelepah kelapa sawit ataupun connectivity under the canopy. Oleh demikian, MCMC dengan MPOB sedang dalam usaha bersama-sama untuk menandatangani ataupun menyelesaikan isu ini secara khusus. Kalau kita cakap konektiviti ataupun kesaling hubungan di bawah pelepah kelapa sawit ni, secara literalnya lah, kerana ia memang ada kesukaran ketersambungan di situ disebabkan nature penanaman kelapa sawit itu begitu. Kerana dari segi struktur pokok kelapa sawit itu sendiri, dia menyerap
radiasi ataupun signal daripada wireless communication ni, dan ia menyukarkan untuk menyambung kepada peranti-peranti yang berada di bawah pokok kelapa sawit. Itu menyukarkan untuk mendigitalkan kelapa sawit ataupun ladang kelapa sawit. Samping itu juga, kedudukan ladang kelapa sawit adalah jauh daripada kawasan ataupun area yang mempunyai penduduk yang ramai, di mana area yang ada penduduk yang ramai mempunyai konektiviti yang baik. Jikalau kedudukan ladang kelapa sawit itu jauh daripada kawasan bandar dan sebagainya, dia tidak mempunyai signal dan tiada konektiviti. Kita sedang bekerjasama dengan MPOB untuk mencari penyelesaian untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Saya kira antara yang utama dalam kerjasama dengan MPOB ini tadi yang telah pun Cik Lofty sebutkan, iaitu program ataupun cabaran teknologi AgriNext ini. Kalau boleh kita faham terlebih dahulu antara usaha sama MCMC dengan MPOB dan juga apa kaedahnya, mekanismenya AgriNext ini. Okey. Secara ringkasnya, cabaran AgriNext ini ataupun AgriNext Technology Challenge ini adalah platform untuk mempertemukan penyelesai masalah dengan industri yang menghadapi masalah. Di mana cabaran AgriNext ini adalah peluang untuk syarikat dan usahawan teknologi Malaysia untuk membangunkan penyelesaian digital yang inovatif dan boleh membantu industri kelapa sawit mengatasi cabaran-cabarannya. Okey. Memandangkan ialah satu pertandingan, so pemenang bagi cabaran teknologi AgriNext ni akan melaksanakan projek rintis di stesen R&D MPOB di Keluang Johor, di mana ladang kelapa sawit MPOB di Keluang Johor berkeluasan lebih kurang 800 hektar. Ini akan membolehkan pemenang-pemenang AgriNext menguji penyelesaian mereka dalam persekitaran yang sebenar ataupun actual environment dan mendapatkan maklum balas dari pakar-pakar industri. Jadi cabaran teknologi AgriNext ini adalah peluang yang sangat baik untuk syarikat dan usahawan teknologi Malaysia untuk membuat perubahan sebenar dalam industri kelapa sawit. Jadi pengusaha kelapa sawit akan mendapat keyakinan setelah melihat teknologi-teknologi ini diuji di persekitaran sebenar sejajar dengan motivasi kami, iaitu seeing is believing. Dan orang ramai ataupun mereka yang berkemahiran, berkepakaran masih lagi berpeluang untuk menyertai, dan siapa golongan sasar antaranya? Pelajar universiti ataupun yang dah lebih profesional atau macam mana? Cabaran AgriNext ni telah kita lancarkan pada bulan Ogos yang lepas. Dan duka cita saya maklumkan tarikh tutup telah dah berakhir, dan kita dalam proses untuk menilai semua proposal yang kita terima, dan insya-Allah dalam bulan 12 ni kita akan dapat pemenang dan kita akan memberi hadiah kepada pemenang-pemenang lah. Dan mereka berpeluang untuk melaksanakan segala penyelesaian-penyelesaian tersebut di ladang-ladang kelapa sawit. Secara sebenar dan mereka betul. Lihat di lapangan apa yang ada sebenarnya. Okey. Baik, mungkin pertama kita balik semula kepada perkara yang asas yang kita bincangkan lebih awal tadi, kerana Cik Lofty menyebut bahawa MCMC menamakan beberapa sektor kelapa sawit antaranya. Kenapa kelapa sawit? Okey, di bawah sektor pembangunan industri, salah satu vertikal menjadi fokus kita adalah pertanian ataupun agriculture, di mana agriculture ni kita pecahkan kepada 3 fokus area ataupun pertamanya kelapa sawit. Kenapa kita memilih kelapa sawit? Kerana kelapa sawit adalah merupakan produk komoditi yang menyumbang kepada KDNK negara yang begitu signifikan sekali. Dan keduanya, kita fokus kepada aquaculture. Mana aquaculture ni dari segi penternakan ikan, udang dan sebagainya merupakan peluang perniagaan yang besar, dan ia boleh membantu ekonomi negara. Dan ketiganya, pertanian buah-buahan dan juga sayuran, di mana kita fokus kepada golongan B40, di mana dengan penyelesaian digital
kita memberi peluang kepada golongan 40 ni untuk terlibat dalam pertanian, dan dengan pelibatan mereka ni bukan sekadar jadi pertanian secara tradisional, tapi pertanian secara moden, dan ia boleh meningkatkan pendapatan mereka, dan juga kita cuba menggalakkan dengan pendigitalan pertanian ini, kita boleh menggalakkan golongan-golongan muda. Secara puratanya di Malaysia, menurut Jabatan Statistik, average age for agropreneurs ataupun petani di Malaysia adalah sekitar 60 tahun. So, 60 tahun ni umur pencen lah. So bagaimana kita untuk menggalakkan golongan muda untuk menyertai sektor pertanian adalah dengan memperkenalkan teknologi digital lah. Harapan kita golongan ini akan berminat untuk menyertai sektor pertanian. Jadi selepas kelapa sawit baru akan dimulakan pula inisiatif untuk aquaculture, buah-buahan, ataupun ia berjalan serentak? Ia sekarang tengah berjalan serentak. Kerana 3 fokus area ini adalah penting untuk keterjaminan makanan, food security. Betul. But at the same time, kita fokus kepada komoditi juga. Selain daripada apa yang dinamakan ini, ada apa perancangan mungkin untuk tahun hadapan atau tahun berikutnya untuk ke sektor-sektor lain? Pemfokusan diberikan oleh MCMC, saya kira secara eksklusif sebegini, ia memang akan mungkin merangsang usaha yang lebih progresif untuk pendigitalan sektor-sektor ini. Kalau kita bercakap tentang mungkin perikanan contohnya. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan pertanian, dia merangkumi industri perikanan juga. Sekali juga. Mungkin fokus kita untuk for the next 5 years ni, dari segi contohnya peladangan kelapa sawit, sekarang ni kita fokus kepada peladangan, di mana itu adalah di bahagian upstream. Okay, mungkin kita akan bergerak seterusnya kepada downstream, di mana dari segi peladangan, jadi seterusnya kepada pemprosesan kelapa sawit, dan seterusnya kepada end user, di mana setiap peringkat di dalam rantaian nilai itu memerlukan pendigitalan. Dia membantu dari segi produktiviti dan memperkembangkan lagi industri. Bukan sekadar sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor ataupun industri berkaitan yang membantu di keseluruhan rantaian nilai tersebut. Okey. Baik, sebelum kita berakhir, mungkin boleh kongsikan sedikit harapan Encik Lofty bersama-sama kami? Okey, akhir kata, saya ingin berkongsi sedikit ataupun satu tagline dengan usahawan-usahawan agro, di mana the next is now. Maksudnya masa depan adalah sekarang. Dengan menerima pakai penyelesaian digital, industri pertanian Malaysia berkeupayaan untuk meningkatkan produktiviti, hasil pendapatan dan kelestarian operasi, serta meletakkan mereka sebagai peneraju serantau dalam revolusi pertanian digital. Saya juga berharap dan dari inisiatif AgriNext ini kami boleh mempamerkan penyelesaian-penyelesaian digital yang inovatif pada Maha 2024 nanti. Baik. Itu sangat menarik, dan kalau ada juga dorongan sedikit daripada masyarakat, untuk masyarakat supaya mereka juga turut serta dalam usaha-usaha ini, bukan sekadar MCMC dan juga kerajaan contohnya, ataupun mungkin agensi yang lebih besar, tapi saya rasa kita perlukan penglibatan semua pihak. Yes, betul. So pendekatan kita bukannya secara silo. Ini melibatkan keseluruhan ekosistem, bukan sekadar di pihak MCMC, but kita perlu melibatkan di peringkat agensi-agensi lain, peringkat industri, di peringkat rakyat, universiti contohnya sebagai penyumbang kepada kepakaran dan juga kesedaran kepada mahasiswa-mahasiswa untuk melibatkan diri dalam pertanian. So pendekatan kita adalah secara holistik, melibatkan keseluruhan ekosistem, bukannya sekadar segmented ataupun fokus pada bahagian-bahagian ataupun segmen tertentu sahaja. Baik, sedikit lagi Cik Lofty, kita bercakap tentang industri yang sangat lama, yang tradisional, industri sektor pertanian ini, dan kita berdepan dengan mungkin tata cara kerja yang dah lama, yang dah
beratus tahun begitu. Jadi untuk menukarkan ia kepada pendigitalan ini, menerusi pendigitalan ini, ia satu anjakan paradigma yang agak besar juga, lompatan nak dibuat tu. Jadi cabaran kepada MCMC, kalau mungkin boleh dikongsikan untuk usaha ini? Cabaran pertamanya dari segi awareness ataupun kesedaran bagaimana teknologi digital ataupun penyelesaian digital ni mampu untuk mengubah cara kerja yang tradisional kepada cara kerja yang moden, dan dia meningkatkan produktiviti dan sebagainya. Jadi untuk menggalakkan orang ramai atau golongan besar ni untuk mentransformasikan operasi mereka, mereka selalunya ingin melihat pendigitalan ni berlaku di depan mata mereka. Seeing is believing. Macam saya bercakap tadi, seeing is believing. Itulah usaha MCMC adalah kita nak wujudkan test case, use case yang di mana orang ramai boleh melihat dan kita boleh buktikan ianya berfungsi, dan seterusnya mereka boleh menceburi bidang ataupun memperolehi operasi mereka untuk memodernkan urusan harian mereka, dan juga menggalakkan lagi penggunaan digital teknologi inilah. Baik, betul. Kita sudah bercakap sekian lama sebenarnya berkenaan dengan pemodenan, usaha pemodenan pertanian dan sebagainya. Dan seperti kata Cik Lofty juga tadi, masa depan yang kita duk cakap berpuluh-puluh tahun dulu tu dah sampai dah. Sekarang ialah masanya, dan kita harus berubah bersama-sama dengan perubahan zaman. Terima kasih kita ucapkan kerana bersama-sama kami hari ini Teknologis Muhammad Lofty Abdul Karim, Pengarah Kanan 2 Sektor Pembangunan Industri Vertikal Teknologi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama-sama kami. Kita cakap pasal cabaran teknologi AgriNext tadi, pasal MOU antara MCMC dan MPOB, dan anda juga boleh lawati laman web MCMC untuk mengetahui lebih lanjut tentang cabaran teknologi AgriNext ini dan juga inisiatif-inisiatif lain untuk tujuan ini. Bercakap tentang adaptasi digital, memacu produktiviti dan kelestarian pertanian. Kita berehat seketika, kita kembali semula selepas ini, masih lagi nak bercakap tentang usaha dan inisiatif pendigitalan dalam sektor pertanian negara. Seketika nanti.